Macam mana kita nak pastikan orang lain membayar kita punya hutang-hutang jahat? So ada 3 cara daripada property. Ya, kalau you nak ubah benda ni, first you kena review, you kena assess situasi sekarang ni. So berapa you punya current DSR, berapa you punya value of hutang jahat, dan you punya capability untuk buat pinjaman rumah. Itu first step. Nombor 2, you buang semua hutang short term dan mahal macam credit card, macam personal loan, tukar kepada hutang yang long term. So kita nak swap kepada hutang mahal kepada murah, hutang pendek kepada hutang yang lama, and kita nak stretch. Lagi lama kita boleh bayar, lagi kurang komitmen bulanan dia setiap bulan. Nombor 3, faham konsep macam mana nak suruh orang lain tolong bayarkan hutang kita. Bila cakap orang lain tu bukan kalau you isteri suruh laki you bayar, ataupun kalau you suami suruh mak you bayar, ataupun parent you bayar, ataupun worse, isteri you bayar hutang. Cerita ni pasal menggunakan aset macam pelaburan tanah untuk dapatkan penyewa yang boleh bayarkan hutang-hutang kita ni. So tak mustahil untuk boleh buat. Dan step nombor 4 adalah, of course, kalau komitmen bulanan you tinggi, katalah komitmen bulanan you 2,000, gaji you 3,000, masak. But kalau komitmen bulanan you 2,000 tapi income you daripada gaji tambah dengan you punya passive income, tambah you punya hasil income semua 6,000, bolehlah jaga lagi 2,000 tu, tak ada masalah. Sebab apa? Wal hutang you 2,000 tapi income you 6,000, 8,000, 10,000. So patut tidak ada masalah untuk manage that situation. So debt swap tu apa guys? Debt swap tu maksudnya you swap hutang mahal kepada hutang yang murah. So credit card interest dia 18%, rumah baru 3%. Debt stretch adalah you kasih lama kan hutang you. So instead of bayar dalam masa katalah macam credit card, you kena bayar 5% tiap bulan. But kalau you buat loan property, you bayar over 35 tahun. Sebab tu credit card on 100,000 punya hutang, you kena bayar 5,000 sebulan minimum payment. Rumah you bayar cuma RM380 sebulan. Jauh gila beza. 5,000 kalau pakai credit card hutang 1,000 versus property baru RM380. Sebab tu you kena swap hutang mahal dan pendek kepada hutang lama dan murah. Okay, sebab tu kita panggil benda debt swap dengan debt stretch. So macam yang dah cakap tadi, ada sebab kenapa you nak swap dengan stretch. Bayangkan you ambil hutang katalah credit card, personal loan dengan car loan ni, you ada RM100,000, setiap bulan you kena bayar RM7,500. Untuk car loan, personal loan dengan credit card, semuanya RM100,000 hutang. You kena bayar RM7,500 setiap bulan minimum komitmen. But kalau you beli property RM300,000 or you ambil lebihan duit cashback RM300,000, anda cuma kena bayar RM1,200 setiap bulan. So banyak beza RM7,500 ni kepada RM1,200. So sebab tu kena faham ilmu macam mana nak buat pengurusan hutang, debt consolidation menggunakan taktik swap ataupun stretch. Macam mana kita nak pastikan orang lain membayar kita punya hutang-hutang jahat? So ada 3 cara daripada property. Number 1 is that you gunakan hasil sewaan setiap bulan tu untuk langsaikan hutang. Contoh, you ada kereta setiap bulan kena bayar RM1,000. Just beli property yang boleh bagi RM1,000 policy cash flow. Dah, kereta free. Cashback pula adalah bila you dibayar untuk beli property. So maksudnya ada klien saya beli property sampai RM300,000 cashback dapat. So orang lain bayar duit untuk beli property, dia dapat RM300,000 untuk beli property. So apa dia buat? Dia ambil duit cashback tu, dia pergi langsaikan personal loan dia. Dia pergi langsaikan kereta dia. And kalau you pilih property yang betul, masih boleh dapat positive cash flow, meaning orang lain tolong bayarkan kereta kita tu. Orang lain tolong bayarkan personal loan kita. Last but not least, untuk mereka yang ada rumah sendiri, korang boleh refinance rumah sedia ada untuk dapatkan extra cash untuk pergi bayar hutang-hutang yang jahat ni. Swap kepada property loan yang lama dan juga lebih murah.